Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini untuk sama-sama kita berhimpun di dalam satu majlis yang sangat mulia, iaitulah majlis ilmu. Kerana majlis ini disebut oleh baginda Nabi SAW akan panggilannya Raudatul Jannah, yakni sebahagian daripada taman-taman syurga Allah. Tapi tinggal ni lah, malam ni lah last. Kita harap kita berdoa pada Allah, walaupun kita buat sementara waktu diberhentikan dulu majlis ilmu, tetapi hati kita tetap pada ilmu Allah. Moga-moga kita istiqamah di dunia sampai kepada hari akhirat. Allah tetapkan kaki kita berada di dalam syurga Allah yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi subuh ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis kelima, keenam dah, golongan anti hadis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab hadis ke-6, tajuknya golongan anti hadis. Hadisnya yang berbunyi, Anil Miqdami bani Ma'di Karibal Kindiyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an
ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah atau kama qala. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Mafhum hadis daripada Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang ia haramkan kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Baik, hadis ni nak cerita pada kita tentang akan tiba di zaman kita hari inilah. Kita dah berada dah ni kat akhir zaman. Hadis ni nak cerita pada kita zaman kita ni sama ada dah muncul atau akan muncul. Rasa saya muncul dah golongan anti hadis, golongan yang tak pakai hadis, yang tolak hadis. Dia pakai Quran semata. Seperti mana yang dalam hadis ni Nabi SAW sabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar. Kenapa Nabi kiaskan suatu masa nanti seorang lelaki yang duduk bersandar di atas katilnya? Maksudnya waktu tu Nabi nak khabar, waktu tu waktu senang. Macam sekarang kita waktu ni kita banding dengan zaman Rasulullah dulu, senang zaman kita lagi. Dengan kenderaan bermewahan kan, rumahnya pun besar. Allah kalau banding rumah kita dengan rumah Rasulullah lah, besar rumah kita tuan-tuan, betul tak? Kan? Banding dengan katil Rasulullah, dengan tempat tidur Rasulullah, tempat tidur Rasulullah dengan katil kita, empuk katil kita lagi dengan besarnya, dengan sebagainya. Makna nak cerita gitulah. Jadi kata Nabi, hampir tiba suatu masa nanti ada seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya dalam keadaan senang lah waktu tu. Lalu disampaikan orang padanya sebuah hadis daripada hadisku. Kemudian ada orang cerita tentang hadis Nabi kat dia. Orang senang ni. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah Quran sahaja. Kami ikut Quran ya, dia kata. Apa yang Quran halal, kami halal. Apa yang Quran haram, kami haram. Dia kata. Kemudian Nabi jawab, Nabi kata, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah samalah yang diharamkan Allah. Mungkin kita nampak di sini, apa masalahnya Ustaz? Betul lah kan, apa yang dia kata tu, nah, jika dia ikut Quran, apa Quran halal, halal lah. Apa Quran haram, haram lah. Jadi kalau ikutkan, kalau dia ikut Quran, mestilah sama dengan ikut Nabi. Tak sama. Dan sebab tu Allah hantar Nabi, dan Allah hantar beserta dengan Nabi itu sabdanya hadis. Kerana hadis dia menjelaskan lagi apa yang dikatakan Quran. Quran baru pokok saja, dasar. Kemudian menjalankan dasar ataupun apa yang terkandung di dalam dasar tu diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah ni uswatun hasanah. Kan?
Quran ni dia tak nampak dalam bentuk apa cakap akhlak, ataupun tak nampak dalam bentuk kehidupan manusia. Tapi Quran dia dalam bentuk tulisan. Kita boleh baca je, paling kuat. Andai katalah kita buat contoh, Allah hantar Al-Quran, tapi Allah tak hantar Nabi. Kita ada Quran je, Nabi tak ada. Agak-agak kita boleh ke betul-betul ikut Islam dengan tak ada nampak contoh macam mana kita nak buat? Sebab itulah pentingnya ada baginda Nabi SAW. Contoh disebut dalam Quran, dan diharamkan ke atas kamu daging babi. Dalam Quran ada disebut diharamkan atas kamu daging babi. Jadi persoalan timbul pula, adakah maksud ayat tu daging saja haram, habis tulang tak haram? Bahagian mata tak haram, telinga boleh ke buat celuk tepung? Jadi sebab tu tak selesai, melainkan adanya Nabi SAW. Dan baru Nabi tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan bila Allah sebut diharamkan ke atas kamu daging babi. Maksud daging babi dah komplit semua. Nabi pun ajarlah, Nabi tunjuklah. Maksud daging bukan semata-mata daging. Jadi gitu. Jadi kalau orang yang anti hadis, maknanya kata dia pakai hujah ni. Dia kata dalam Quran kata daging je, lain boleh. Ni masalah. Orang hantar satu video, zaman kita ni zaman habis dah tuan-tuan. Tolonglah jaga anak-anak, isteri dan semualah ahli keluarga kita. Dan walaupun kita bukanlah alim sangat, saya sendiri pun bukan alim sangat, tapi kita kena didik ahli keluarga kita dengan agama Islam. Tak detail sangat pun tak apalah, sekurang-kurang bahagian asas. Kan, walaupun kita tak erti dalil-dalil dan sebagainya, tapi apa yang kita belajar daripada guru-guru kita, kita sampaikanlah. Dan pesan memesan pada terutamanya ahli keluarga kita. Orang hantar video dekat saya, video kat WhatsApp tu lah. Ada satu orang lelaki ni, bedah berumur dah. Tengok gaya muka macam geng pencen dah. Kan, dalam tak tahulah mungkin dah 60 berapa umur dia. Dia bela anjing kat rumah. Kan? Kemudian dia bangga pula tu, bela satu hal. Bangga pula tu dia bela anjing. Nah, dia buat interview, yang tukang interview dia tu orang Cina. Orang Cina tu lantak dia, Cina dah. Kita ni. Dia boleh kata saya memang suruh interview ni. Kemudian saya nak video ni disebarkan sebab saya nak bagi tahu pada semua orang Melayu dan semua orang Islam, dia kata. Kenapa kita perlu jijik dengan anjing, dia kata. Kita ni diajar daripada kecil, tak boleh pegang anjing, jijik dengan anjing, macam menghina anjing. Tu dia kata. Lepas tu dia tunjuklah video dia peluk anjing, dia cium-cium anjingnya. Kan? Tu kita jawab, dah halang-halang nak main bela sangat anjing, bela babi sekali. Nampak? Ni kata la ilaha illallah. Dia boleh petikai balik tu. Dia kata apa yang haram ni? Apa pasal tak boleh? Anjing ni pun makhluk Allah juga. Hari ni manusia semakin jahil. Semakin lama semakin jahil, semakin lama semakin jahil. Habis dah tak nak ikut dah apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Apa punca dia? Apa punca dia? Punca dia bila hati kita ni melihat dunia. Melihat dunia. Dunia ni bukan dilihat dengan hati, tapi dunia dilihat dengan mata. Maksud lihat dengan mata, kadar pandangan mata je lah. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Tapi bila masuk dah dalam hati, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Punca manusia jadi jahat atas muka bumi ni, puncanya hati tu dah mula pandang kepada dunia. Tak kira orang awam maupun asatizah. Waktu beza tok guru sekarang dengan tok guru pondok dulu. Beza. Kan? Hari ni meminta-minta pun ada. Kan? Nak panggil saya kurang-kurang 2,000 dia kata. Tok guru dulu pernah ke minta nak mengajar dan sebagainya. Kadang-kadang orang bagi pun pulang balik. Orang zaman dulu. Padahal kalau ikut susah dengan senang, susah dulu lagi. Patut kalau layak terima, layak minta, layak depa dulu. Sebab depa susah, kita senang dah. Kan?
Kita bila air ada dalam rumah, air buka pilih, memancut keluar. Zaman dulu nak kena tarik dekat perigi, tengah-tengah malam buta, kita air boleh pilih pula suhu, nak sejuk ke nak panas. Tak cukup bahagian mandi, bahagian minum pun ada kowe. Macam-macam canggih sekarang ni. Zaman dulu tak ada pilihan air perigi sejuk-sejuk tu kan. Nak ceritanya, kalau kira layak lah meminta-minta, layak depa dulu. Dah lah dengan alimnya, kita sekarang bukan alim tara mana sangat banding orang dulu kan, dengan waraknya, dengan solehnya, dengan akhlaknya kan. Tapi inilah, bila golongan asatizah pun dah mencintai dunia, golongan alim ulama pun dah mula mencintai dunia, berebut jawatan dan sebagainya, dah bahagian yang bukan ulama ni baru geng mamak aja ni kan, bawah-bawah ni lagilah habis dah lah. Memang gila dunia lah, habis semua. Ni yang jadi masalah. Bila hati dah lekat dunia, kita didik keluarga kita semua cara dunia. Sejak daripada kecil, anak kita dah didik cara dunia kan. Kita tak nampak dah bahawa kita nak mencita-citakan anak kita jadi seorang tok guru, jadi seorang ulama, jadi seorang yang hafal Quran, seorang yang hafal hadis. Tapi kita akan nampak pertama sekali, anak kita biar jadi doktor, biar jadi engineer, biar jadi saintis. Bukanlah salah saya maksudkan kan, tetapi tidak ada unsur agama langsung dalam pemikiran kita. Yang kita pentingkan ialah soal gaji, pangkat, jawatan mereka. Supaya kita dalam hati kita mesti fikir tak, nak kurang-kurang sok bila dia senang, aku pun senang. Dia boleh bagi kat aku bulan-bulan, bila aku koi tua sok. Jadi mentaliti kita, minta maaf tuan-tuan, mentaliti kita mentaliti dunia. Tak habis-habis dengan dunia. Akhirnya akhirat makin terpinggir. Jadi akibat daripada pemikiran inilah, nampak memang bukan satu masalah besar pada asalnya. Tetapi efek dia, kesan dia, daripada akhirnya fokus pada dunia, akhirnya dia jahil agama dia. Sebab itulah kami di sekolah tahfiz Tok Guru Siddiq Noh, dia pernah buat sekolah tahfiz kami ni bercampur aliran Quran, kita serapkan juga aliran akademik. Tapi bila kita buat jalan beberapa tahun, gagal. Kita buat kajian tu tengok gagal. Bila budak-budak dia bertembung dengan Quran, dengan ilmu akademik, dia akan tertarik kepada ilmu akademik. Quran ni jadi kurang. Dia begitulah, bila diberi kepada kita dunia dan akhirat, ghalibnya sifat kita manusia ni akan lebih gemar dunia banding akhirat. Betul? Betul tak? Buat tak? Nampak? Betul dah. Kan? Diberi Quran dengan kereta Ferrari, nak ambil mana? Kata Quran tak apa, satgi boleh beli lain pula. Ni kata Ferrari ni tak boleh beli dah. Itulah maksud lebih kurang. Itu maksud dia. Jadi tak boleh, payah. Mungkin ada, tapi tak ramai. Saya pernah jumpa seorang pelajar USM. Dia hafiz Quran 30 juzuk dan dia seorang jurusan engineering. Memang ada, tapi tak ramai. Bukan senang nak boleh sampai macam tu. Nak dalam akhiratnya pun kemah, dunianya pun kemah. Tapi biasa-biasanya lemah. Sebab kita nak keluarkan keputusan ni, kita tak boleh tengok yang minoriti, kita kena tengok yang majoriti. Jadi majoritinya tak boleh lemah dengan dunia ni. Termasuk kita semua pun, kebanyakan kita, saya sendiri pun lemah bila dengan dunia. Sebab tu bila kita tahu kita lemah dengan dunia, jangan bergaul sangat dengan dunia. Sebab kita takut kita hanyut. Macam kita mandi laut ke, mandi sungai ke. Kalau kita tahu kita tak pandai berenang, tak pandai nak menyelam sebagainya, jangan mandi sampai kat tengah. Madailah mandi tepi-tepi gitu. Walaupun orang kata mandi tepi mana sonok, mandi tengah bau sonok. Sebab dia boleh pusing-pusing lah apa semua. Betul. Memang sonok-sonok, tapi takut lemas. Macam itulah dalam masalah dunia. Kalau main tepi-tepi je dunia, main sikit-sikit je lah maksudnya dalam bab dunia ni, memanglah tak sonok. Orang kata, kalau nak masuk dunia ni, masuk dalam-dalam sikit, tengah-tengah dia, baru puas hati.
Kan? Nak mainlah bisnes sikit-sikit, bisnes besar-besar terus lah. Bau best, bau kaya. Betul kaya. Tapi sebab aku tak pandai berenang, cakap itu. Sebab aku takut lagi karam dengan kemewahan, kekayaan tu, sehingga aku lupa dah pada hal-hal akhirat. Tapi ada yang jenis hebat, dia pandai berenang, walaupun dalam macam mana pun dia boleh steady lagi, ada kan. Tapi tak ramai lah. Dia gitu. Samalah juga dalam hal ni. Jadi bila kita sibuk pentingkan bahagian dunia, secara tak sedar kita sudah meminggirkan hal akhirat. Rata-rata lah, saya pernah juga duduk di kolej dulu. Nah, anak-anak perempuan ni, budak-budak perempuan ni, dia pakai baju lengan pendek. Bila kita tanya dia, bukan ke lengan ni aurat, dia tanya kita balik, ya ke? Dia pun tak tahu bahawa lengan ni aurat. Dia kata aurat bukan ni ke, dada apa semua ni. Kan? Saya kata itu dah melampau lebih daripada aurat. Aurat ni lengan dah ni, sampai kat pergelangan tangan ni. Kaki-kaki pun aurat lagi mazhab kita Syafi'i. Kan? Jadi makna kata bila walaupun dia budak kolej, mahasiswa, ada segulung ijazah dan sebagainya, tapi bila dia jahil bab agamanya sendiri, dia nothing. Tak ada apa. Balik jumpa Allah tak, nanti tak payah kata nak jumpa Allah, masuk dalam kubur, nak jumpa malaikat Munkar Nakir, masa nak balut dia dengan kain kapan, selitkan sekali sijil dia, sijil degree. Kan? Masuk dalam tu nanti dia tunjuk kat malaikat, ni degree, tak nampak degree. Munkar Nakir jawab dia, degree tu. Ingat aku heran dengan degreemu. Degree ke PhD ke apa, D, E, F, G, Z ke, aku tak heran. Kan? Yang penting aku tanya, hang boleh jawab, tak boleh jawab. Boleh jawab lepas, tak boleh jawab habis. Tak kira mu siapa, agung, sultan, raja, Perdana Menteri, tak kira lah. Kan? Tu. Jadi nak ceritanya, hari ni punca jadilah kenapa orang tolak hadis itu berpunca daripada jahil. Kenapa boleh jadi jahil? Kerana melebihkan dunia sehingga mengabaikan akhirat. Tak nampaklah akhirat lebih utama. Dah apa sonok mengaji bab akhirat ni? Dia ada 3 ilmu dalam masalah agama ni, 3 ilmu paling besar: tauhid, fiqh, tasawuf. Yang orang dah pinggirkan tasawuf lah. Itu pasti-pasti dah. Tasawuf ni kira hampir nak mati dah. Memang tak ada dah. Tok-tok gurunya pun ramai dah tak ada. Ulama ambil dah, Allah ambil dah ulama-ulama ni. Yang baru-baru kita ni Tuan Guru Haji Rifai, seorang ulama tasawuf tu yang kuat beradab, cakapnya pun perlahan, kan? Tak ada dah, lama dah, habis dah ni, kan? Tasawuf ni kurang dah. Tasawuf ni adab lah, adab makin kurang dah. Orang tak ada adab lah. Dalam apa-apa jua perbuatan, adab tu makin kurang. Orang Melayu dulu-dulu adab tu sangat kuat, sampai semua benda ada tapis, ada dia punya pelapik. Apa pun, cawan ada pelapik, pinggan ada pelapik, semua ada pelapik. Tiang seri ni pun ada pelapik. Nak kata beradabnya, sampai bukan sahaja adabnya dari segi akhlaknya, sampai ke bangunan apa semua pun mencerminkan adab. Kuatnya dulu kerana mengikut ajaran Islam yang bertepatan dengan tasawufnya. Nah, hari ni tasawuf dah. Sebab apa? Saya tanya Tok Guru Siddiq Noh, kenapa orang dah tak nak mengaji ilmu tasawuf? Sebab ilmu tasawuf tak mendatangkan hasil ekonomi, tak mendatangkan hasil dunia. Betul lah, kalau kita mengaji tasawuf, mengaji soal riya, takabur, ujub, kan? Mengaji kitab Minhajul Abidin, kitab hikam. Dan kalau kita habis semua mengaji tu, katalah konon dia ambil, nak kerja apa? Ada tak sini jawatan mengelak riak gitu? Tak ada. Jadi seolah-olah macam tak ada faedah dunia bagi dia. Jadi sebab tu orang pinggirkan ilmu ni. Sebab tu ilmu ni tinggal lagi kat pondok-pondok tua je. Kan? Kadang-kadang pondok moden tak ada. Pondok tua-tua, pondok lama, tok-tok guru lama masih lagi ada pembelajaran ni. Dan di Masjid Surau pun ada beberapa lah yang masih lagi membaca kitab-kitab tasawuf. Tapi dah mula benda tu dah makin kurang, makin slow. Yang banyak orang berebut ilmu dia, ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh ada sumber ekonomi. Apa sumber ekonomi? Boleh jadi mufti, kan? Boleh jadi kerja kerajaan, jadi keluar fatwa, ada gaji.
Kalau ngaji tasawuf nak ngaji benda, kan? Ada belajar Quran. Belajar Quran tu memang terbaik dah. Dalam hadis pun sebut sebaik-baik manusia orang yang belajar Quran dan mengajari Quran. Tapi dah salah guna. Tujuan belajar sebab nak boleh buat bisnes, kan? Dia pakar dalam bidang Quran, kemudian buat bisnes, kan? Buat ni lah itulah macam-macam hal lah. Itu. Jadi sebab apa? Sebab jadi begini sebab keikhlasan Allah dah mula cabut daripada hati-hati manusia. Kita makin susah dah nak buat satu-satu benda ni ikhlas mata-mata kerana Allah, payah dah. Maka sebabkan ikhlas dah mula cabut, akhlak dah mula cabut, apa semua tu yang macam-macam bala pun turun. Coronanya macam-macam lah, kan? Kita pun dah, kan, tak boleh dah nak kuliah, tak boleh nak semayang rapat, tak boleh, apa semua tak boleh. Jadi kurang dah bahagian agama kita, sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Walaupun pada sisi zahirnya nampak makin kurang, kita harap Allah kekalkan di sisi batinnya. Hati kita masih lagi tetap teguh dengan agama, kan? Takut-takut terbawa-bawa. Zahir kita dah makin kurang dalam bab agama, terbawa-bawa sampai ke bahagian isi hati. Dalam manusia hari ini jahil, kemudian sibuk dengan dunia, nak sibuk dengan macam-macam hal, kemudian jadi macam ni pula, kan? Dan makin lama makin masalah, makin kurang lah dari sudut agama tu. Kita pun belajar, kan, semayang jarak. Kalau Nabi kata rapatkan saf, kerana kalau kamu tidak merapatkan saf, di tengah-tengahnya ada iblis. Cukup banyak dah ni, kan? Jadi masalah kita. Tapi kalau kita nak rapat pun tak boleh juga, masalah juga. Tapi itulah yang berlaku, kan? Seolah-olah Allah cabut dah kelazatan, kenikmatan beribadat tu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kan? Saya boleh katalah, bukanlah kita nak mati, kita pun takut gak mati sebelum bersedia habis lagi. Dengan pahala pun belum tentu cukup. Tapi kadang-kadang fikir balik, bertuah juga orang yang dah meninggal. Kadang-kadang bertuah jugalah. Sebab apa? Sebab dia tak menghadapi perkara-perkara seperti ni, kan? Kita Allah nak kena hadap, kan? Lagi orang cakap apa, akhir zaman ni nak genggam Islam ni, nak pegang agama ni macam menggenggam bara api. Nah, bara api letak kat tangan, boleh kita genggam, pegang lepas, pegang lepas, pegang lepas. Payah nak ikut Islam betul-betul. Jadi itulah SOP yang ada di masjid ni. Semua masjid lah, semayang jarak apa semua ni, bukan kita petikai, bukan kita, orang cakap, kita tak salahkan, kita serahkan keilmuan yang sangat hebat ni kepada Jabatan Mufti, para ahlinya, ahli ilmu yang pakar dalam bahagian dalil-dalilnya, Quran, hadisnya dan sebagainya. Cumanya kenapalah aplikasinya, penggunaannya tu hanya dikhususkan nampak straight sangat tu bahagian masjid. Adapun keliling masjid berlonggar-longgar. Nah, memang mereka jawab, banyak dah saya dengar. Kita jawab apa? Supaya tak ada bunyi kluster masjid, Ustaz. Betul dah, tu memang tak bunyi kluster masjid, bunyi kluster lain. Tapi efeknya masjid juga. Bila yang masjid je jaga, luar daripada masjid tak jaga, mereka kena jangkit. Efeknya masjid tutup tak? Akhirnya ni satu dah kena tutup dah. Bukanlah tutup semayang tu boleh lagi, tapi kuliah tak ada dah. So kalau lebih parah lagi, semayang pun tak boleh dah pula dah. Jadi macam mula-mula PKP mula-mula dulu, kan? Kalau kita tengoklah, masjid ni dia menjadi tunggak. Dialah tulang belakang kepada, bukan hanya pada agama, tapi pada sesebuah negara yang mengaku sebagai negara Islam. Dalil, tengok Nabi. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bangunan pertama Nabi buat masjid. Hatta sampaikan kajian sirah membuktikan rumah Nabi pun belum lagi dibina. Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kan, waktu tu. Nah, bina masjid dulu. Nabi tak bina pejabat dulu, Nabi bina masjid dulu. Nak menunjukkan masjidlah yang paling penting sekali. Mana masjidlah kepala dia, masjidlah tunggak dia.
Tapi hari ni masjid bukan jadi kepala. Masjid ni jadi sebahagian yang kena ikut. Bukan masjid tu diikut, tapi masjid kena ikut. Ni masalah. Dan patut kalau kita laksanakan SOP yang ketat di masjid, luar daripada masjid pun begitu juga. Kan? Tapi kita tengok dalam kapal terbang boleh pula duduk rapat-rapat, semayang tak boleh nak rapat-rapat. Dia jawab macam mana? Dia kata kapal terbang kalau tak buat rapat-rapat gini, duduk jarak-jarak, rugilah. Tiket dia kapal terbang ni syarikat boleh bankrupt. Dah mau fikir bankrupt syarikat dia, dah bankrupt pahala orang. Maknanya mentaliti itulah saya kata tadi, mentaliti dunia. Tak habis-habis fikir pasal ekonomi semata-mata. Dan bahagian akhirat ni macam mana? Bahagian dunia tak habis-habis. Dan bahagian nak untung dunia tak habis-habis. Bahagian periuk nasi, bahagian makan saja kita fikir. Dan bahagian pahala kita, sedangkan yang nak bawa kepada Allah, nak bawa masuk dalam kubur, bukan bahagian nasi, bahagian pahala. Tak adalah beratur depan neraka Jahannam. Kenapa ni masuk neraka ni? Sebab dulu kami geng tak dapat makan nasi. Tak ada. Kan? Tapi inilah bila Islam tidak diletakkan di atas. Kemudian jawapan lain pula, dia jawab pula. Dia kata sektor lain bukan di bawah urusan jabatan agama, Ustaz. Urusan masjid surau je bawah jabatan agama. Betul yang tu, kenyataan tu betul. Tapi dasarnya salah. Ini masalah dia. Bila semua sektor-sektor lain bebas, tak duduk di bawah jabatan agama. Sepatutnya semua benda lah duduk bawah agama. Sebab hadis Nabi kata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling atas, tak ada apa lebih atas daripada Islam. Maknanya Islam yang memayungi. Islam ni ibarat bumbung. Tak kiralah jadi pintu, tingkap ke tiang, kipas, lampu, aircon, apa semua pun duduk bawah satu bumbung. Patutnya begitu. Patut Islam lah, semua benda duduk bawah Islam. Ni tak, Islam jaganya masjid surau sahaja. Lain tu tak boleh. Nah, itu yang akhirnya dalam COVID pun artis masih lagi menyanyi melalak. Dalam COVID pun drama lagi masih hebat lagi. Dan macam mana seolah-olah kita ni tak takut dengan Allah. Seolah-olah mencabar pula Allah. Seolah-olah Allah kata, aku dah hantar virus, aku hantar penyakit, hang boleh lawan lagi. Hang boleh buat perangai lagi, hang buat maksiat lagi. Amboi. Nak lebih teruk lagi ke? Lebih kurang gitu. Jadi macam mana nak selesai? Ni. Jadi makna kata, letakkanlah Islam pada tempat sebenar dia. Kan? Hari ni beginilah. Seolah-olah kopiah diletakkan di kaki. Memanglah dia kata kopiah bukan mahal mana. Tak kaki tak apa. Bukan soal mahal ke murah, tapi soal tempatnya di mana. Bila tempatnya di kepala, maka biadab bila letakkan di kaki. Gitu tak? Kan? Jangan fikir hal agama tak menguntungkan dunia, tak menguntungkan ekonomi. Bukan pasal untung tak untung dunia, tapi tempatnya di mana. Sebab tu sampai hari ni nak pusat judi masih lagi berleluasa. Masih lagi, walaupun tak dibuka, tapi masih lagi ada dalam negara. Kilang arak masih lagi ada. Walaupun semua tahu, dan semua para mufti pun tahu, dan semua kita punya pimpinan yang beragama Islam tahu bahawa dua benda ni diharamkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kenapa masih ada? Kerana dia memberi untung pada sumber ekonomi. Itu masalah. Sebab dia bagi untung. Cuba kalau dia tak bagi untung. Tu. Jadi apa-apa pun semua nak fikir pasal bahagian dunia. Sampaikan benda yang Nabi tak suka, Nabi haramkan pun kita buat tak peduli lah. Asal ada untung dunia sudah. Yang ni yang orang kata tak kira lah halal ke haram. Janji benda ni ada untung kot. Kan? Tak apalah. Soal dosa tu nanti kita taubat lah. Ni. Tapi benda ni untung kot. Rugi kot kalau tak ambil. Ni belum Dajjal datang tuan-tuan. Ni baru untung sikit-sikit. Dajjal akan mempamerkan pada kita untung yang lebih-lebih dahsyat lagi. Kalau kita pandang dunia, walaupun kita kaki masjid, kopiah atas kepala, tapi kalau hati berkiblatkan dunia, datang Dajjal, dia petik jari je, ikut dah. Tercabut habis kopiah-kopiah, cabut habis seban-seban. Dia bukannya iman bukan duduk pada kopiah, bukan duduk pada seban, bukan duduk pada jubah. Iman duduk di hati.
Tak apa pakai t-shirt seluar jin, kan? Tapi hati dia berkiblatkan akhirat, berkiblatkan agama. InsyaAllah datang Dajjal dia tak ikut. Walaupun pakai t-shirt seluar jin. Kita pakai jubah serban, oh menengok bahagian bagus dah, tapi hati lekat dunia. Datang Dajjal, habis lentuklah. Saya bacakan satu hadis yang diambil daripada kitab Muwatta' Imam Malik. Kata baginda Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kharaja ila makburati. Satu hari Nabi SAW keluar pergi ke arah tempat perkuburan orang Islam. Maka kata Nabi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insya'allahu bikum. Nah, kata Nabi pun memberi salam kepada Assalamualaikum wahai penduduk kaum mukmin, perkampungan orang beriman, yakni dalam kubur itulah. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuri kalian. Maknanya kami next. Kita kena amal kat ni. Lalu pergi kubur, bagi salam. Jangan bagi salam je, cakap pula. Tunggulah nanti kami datang, cakap gitu. Kami pas ni pula, gitu. Jangan takut nak cakap gitu sebab memang kita akan pergi kak. Tiba-tiba dia jawab cepat sikit, dia kata. Nanya situ nampak berlari lintang bukan, kan? Lahikuna wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Kata Nabi, aku sangat rindu pada ikhwan aku. Ikhwan ni maknanya saudara lah, adik lain dengan sahabat. Kemudian sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara kamu? Kata sahabat, kata Nabi, bal antum ashabi. Dah, kalian ni sahabat aku. Yang aku sebut ni saudara, ikhwan. Kemudian kata Nabi, wa ikhwanuna alladhi nalam ya'tu ba'du. Nah, kata Nabi, yang dikatakan sebagai saudara aku ialah mereka yang lahir setelah ketiadaan aku. Aku tak ada dah, kan? Kemudian mereka baru lahir. Mereka tak, maksudnya mereka tak pernah melihat wajah aku, tak pernah tengok aku. Paling kuat pun mereka pernah dengar hadis aku je. Itu pun ada pula yang anti hadis. Tu Nabi kata. Kemudian lagi Nabi kata, wa ana faratuhum alal haudi. Aku akan tunggu mereka di tepi telaga aku. Nabi ada telaga, nama telaga Nabi Telaga Kausar. Nabi akan berdiri kat tepi tu. Nabi kata, aku tunggu mereka ni. Kemudian tanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Macam mana kamu nak kenal mereka sedangkan kamu tak pernah jumpa mereka? Kalau kami ni tak pelik lah, sebab Nabi pernah tengok dah Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Ali dan sebagainya. Sebab sahabat Nabi dah selalu bergaul dengan Nabi. Yang tu memang Nabi kenal. Dan masalah kita ni, Haji Ayub, Haji Din, nampak? Macam mana Nabi nak kenal kita? Muka tak pernah tengok. Pak Long, Pak Ngah. Macam mana Nabi nak kenal kita? Sahabat tolong tanya. Mujur sahabat tanya. Tu. Jadi sahabat tanya. Nabi pun jawab, ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalatun fi khailin duhmun buhmun. Kata Nabi, seandainya ada seekor kuda warna putih duduk dalam kawanan atau geng kuda warna hitam, ala ya'rifu khailahu, adakah kamu akan kenal kuda putih tu? Kamu nampak tak nampak kuda putih tu? Kalau kuda putih tu duduk dalam geng-geng kuda hitam, kamu nampak tak kuda putih tu? Kata Nabi. Nabi tak jawab terus. Nabi buat contoh. Kemudian kata sahabat, bala ya Rasulullah, sudah tentulah nampak dah kuda warna putih duduk dalam geng kuda hitam. Nampak sangatlah sebab kontra putih dengan hitam, kan? Kemudian kata Nabi, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu, kata Nabi. Begitulah aku dapat kenal umat-umat aku yang aku tak pernah bersua dengan mereka, aku tak pernah berjumpa dengan mereka, bertemu dengan mereka, bersama dengan mereka, tapi aku boleh kenal mereka kerana putihnya wajah, cahaya yang keluar daripada wajah-wajah mereka, kesan minal wudu, kerana kesan daripada wudu.
Kerana mereka ni jenis semayang dah. Geng wuduk maknanya geng apa? Takkan geng snooker. Geng wuduk, geng semayang lah. Geng semayang, geng baca Quran, maknanya geng masjid lah. Senang ceritanya. Nak sebab ambil wuduk. Sebab tu ulama pesan, kalau ambil wuduk, jangan lap air wuduk. Biarkan dia terus menitik-nitik. Kan? Biar dia jatuh gitu. Jangan kita lap. Sebab itulah nak jadi saksi nanti ghurran muhajjalin. Nanti di hari akhirat muka ni bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya. Mana yang tempat kita sapu ni semua bercahaya. Kan? Tapi jangan buat bid'ah pula. Dia kata alang-alang cahaya, cahayakan semua. Dia pun mandi situ. Orang semua ambil wuduk. Nampak? Nak bercahaya habis wajah, tangan apa semua. Nabi pun kenal. Kemudian kata Nabi, ana faratuhum alal haudi. Aku akan duduk tepi telaga, aku akan panggil mereka. Kan? Fala yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'ir. Nah. Kemudian Nabi kata ala halumma ala halumma ala halumma. Bila Nabi duduk dekat tepi telaga tu, Nabi kata mari sini, mari sini. Mari minum air telaga Kausarku. Nak minum air telaga Kausarku. Satu riwayat kata telaga Nabi ni selepas titian Sirat. Satu riwayat lagi kata sebelum titian Sirat. Wallahu a'lam. Kan? Tapi tak nak ceritanya telaga Nabi ni dapat minum selepas ujian yang berat-berat sebelum dia. Sebelum nak sampai kat telaga air telaga Kausar Nabi ni, kita akan lalui yang tempat hisap. Kita akan dikira segala harta milik kita ni, Allah akan kira. Allah akan tanya ni ambil mana, beli kat mana, tujuan apa beli. Kan? Kereta sampai 5 biji, kenapa sampai 5? Kamu duduk kat rumah 2 orang aja, tapi kenapa kereta sampai 5 lebih sangat? Nah, dia kata tak, saya beli duit gaji pencen saya. Halal, bukan haram. Tahu halal, tak tanya kenapa. Allah tanya. Kan? Kenapa banyak sangat? Tak, yang kecil ni nak pergi buang sampah. Mana? MyV. Paling kecil dah tu dia kata. Tu paling kecil nak pergi buang sampah je. Tak apalah. Kan? Bukan saya kata salah sini. Tok guru kami ajar gitulah. Dia kata bukan salah. Memang kita beli halal pakai duit kita. Tapi ingat, segala yang kita buat Allah akan tanya. Maka nak buat apa, buatlah. Tak ada masalah, buatlah. Tapi sediakan jawapan pada Allah. Sebab Allah akan tanya. Kalau jawapan tu lepas, lepaslah. Kalau jawapan tak lepas, nasiblah. Tu tanya pula, tahu dah duit kamu, harta kamu halal, gaji kamu. Dah tu adik-beradik kamu ada yang miskin tu sampai kereta pun tak ada, awak tak bagi dia satu. Kan dah kena sebiji. Dia kata. Tu Allah akan tanya semua. Kan? Ada. Habis Allah akan tanya satu. Bukan salah kita nak kaya, kan? Tapi ingat Allah akan tanya. Habis dah bahagian hisap-hisap ni semua, lepas tu kata tok guru kami, orang yang paling ringan dia punya hisap, siapa dia? Orang yang paling miskin, susah, apa pun tak ada. Paling kuat dia ada motor ESP. Itu pun lampu ketuk 4 kali baru nyala. Kelepak baru nyala lampu. Nampak? Exhaust tak payah cakap, ikat dengan dawai je exhaust. Nombor plate lagilah, kat 4 tahun dah tak ada nombor plate, patah 2 nombor plate. Lampu belakang memang tak nyala terus. Kan? Tongkat tak ada, main sandar kot tiang masjid je. Makna kata susahnya dia. Yang tu je lah awak tanya dia. Nah, awak tanya dia ada apa? Motor ESP. Allah pun cek balik tengok, oh motor pun susah. Tak apalah, tak payah banyak tanya, jalan lah. Nak selesai kan? Sebab dia harta tak banyak. Kita harta banyak. Tok guru buat contoh di pondok. Sebab kan yang tok guru ajar ni budak-budak pondok. Tok guru perasan tengok setiap kali raya budak pondok tukar jubah. Oh, berkala-kala jubahnya. Kan? Jadi tok guru buat contoh, tok guru kata, kan, kalau dalam almari kita ada 5 helai jubah, setiap helai Allah akan tanya. Nah, kalau ada 5 helai jubah, padahal jubah, nah, Allah akan tanya setiap helai. Aduh. Dah dalam almari kita sampai bengkok besi-besi, kan? Kadang orang perempuan lah, tapi bukan sini lah, ni tempat lain. Sini okey. Dia bila nak bawa pergi makan kenduri, dia duduk depan almari tu, dia cekap pinggang. Abang, tak ada baju lah nak pakai. Dia kata tak ada baju nak pakai.
Almari tu sampai melendut gini besi tu. Dia kata tak ada baju nak pakai. Dia kata dia bukan pasal tak ada baju, tapi nak matching tu. Nak matching dengan payung, dengan kasut, dengan beg tangan semua sekali. Tapi bukan sini. Sini okey, sini color-color kan, tudung biru, baju merah, macam-macam campur-campur. Tu tak apa. Di tempat lain. Baik. Jadi itulah, habis dah bahagian isak-isak ni, bahagian timbang pahala pula, mizan. Bahagian timbang pahala dosa. Katalah lepas dah ada pahala dia banyak, amal banyak, pahala banyak dah, alhamdulillah. Lepas dosa pun sikit. Lepas ni semua barulah sampai dekat bahagian Telaga Kausar Nabi. Maknanya orang yang boleh sampai kat Telaga Kausar Nabi ni bukan calang-calang orang. Orang yang dah lepas macam-macam ditapis oleh Allah tadi, peringkat awal tadi. Kan? Maknanya dia memang alhamdulillah lah, pahalanya banyak. Mana jenis orang baik dah ni. Yang lepas ni orang baik dah ni. Sebab tu Nabi panggil, halumma, mari minum air telaga aku. Mari. Dah muka bercahaya maknanya orang masjid dah lah, orang semayang, tangan bercahaya. Jadi berjalan. Jalan nak pergi dekat telaga Nabi, tiba-tiba malaikat sekat. Malaikat kata stop, berhenti. Malaikat pilih-pilih pula. Malaikat kata ni boleh jalan, ni tak boleh. Ni jalan. Ada boleh, ada tak boleh. Tak? Ada boleh, ada tak boleh. Kena sekat. Kita nak masuk masjid kena scan dulu suhu. Betul tak? Kalau 37 ke atas tak boleh kan? Tapi walaupun dia scan 37.5, dia tulis 36.5. Contoh. Maknanya kata lepas juga. Tapi yang ni tak boleh. Malaikat scan seorang-seorang. Jadi dengar katanya, dalam syarahannya kata hampir separuh disekat. Padahal yang dah lepas ni hebat dah, ni dah bahagian tapisan ni. Yang tak lepas masuk habis dah dalam neraka, dah jatuh dah habis. Bahagian timbangan tadi tak lepas dah apa semua. Yang ni geng lepas dah ni. Lepas pun kena sekat pula. Separuh pula tu kena sekat. Separuh lagi baru boleh pergi minum. Kemudian Nabi tanya, kenapa wahai malaikat, kenapa kau sekat umat aku? Ni umat aku. Nabi kan sayang umat dia. Nabi kata ni umat aku, kenapa sekat? Umat aku nak minum air telaga Kausar aku, kenapa sekat? Nabi tanya malaikat. Malaikat kata, minta maaf ya Rasulullah, betul ni umat engkau, muka mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, mereka geng solat, mereka geng masjid surau, mereka geng kuliah dan sebagainya. Tapi ya Rasulullah, setelah kewafatan engkau, mereka menghalalkan apa yang engkau haramkan, mereka haramkan apa yang engkau halalkan, mereka ubah-ubah apa yang engkau kata. Bila Nabi dengar begini, dalam hadis kitab Muwatta Imam Malik kan, bila Nabi dengar malaikat cakap begitu, Nabi jawab balik apa? Fasuhkan. Yang erti fasuhkan tu pergi berambus. Nabi halau. Nabi kata jangan minum air telaga Kausar aku. Allah. Masa saya mengaji dengan tok guru di pondok, bila dengar tok guru sebut fasuhkan tu, meremang bulu roma. Seolah-olah berambus tu kena kat batang hidung kita. Seolah macam takut-takut macam kita yang kena dihalau oleh orang yang sangat kita kasih, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itulah kita di akhir zaman ni, sebab tu saya pesan kita kena betul-betul ikut Islam. Biarlah payah macam mana pun, biarlah macam genggam bara api pun, kita cubalah usaha sungguh-sungguh kalau kita boleh betul-betul mengikut agama ni. Kerana kita takut kita termasuk dalam golongan yang Nabi tak suka, kerana tak mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Apa yang boleh kita kata tak boleh, apa yang tak boleh kita kata boleh. Ini kita takut tuan-tuan. Semayang tak boleh rapat, bahagian lain boleh rapat. Allahu Akbar. Takut. Saya takut. Tapi kita tak ada upaya, kita tak ada kuasa. Jadi kita mintalah, kena banyak selawat lah kita, banyak selawat, banyak istighfar. Moga-moga Allah ampun kita semua. Moga-moga Nabi kasih pada kita. Bukan kehendak kita nak jadi macam ni. Tapi nak buat macam mana? Pesta maksiat tak ada masalah. Joget menyanyi, tu yang sakit hati sangat. Joget menyanyi tak ada masalah langsung. Drama berlakon tak ada masalah. Bahagian kita tak boleh. Tu masalah.
Tapi memang pelik pun, memang pelik. Kami mula-mula PKP mula-mula dulu, polis sampai datang ke pondok kami sebab kes semayang jemaah. Kan? Dia kata tak boleh ni. Kami ubahlah, asal boleh semayang sudahlah, kami buat semayang jarak. Dan semayang jarak pun dia tak bagi juga. Dia kata tak boleh semayang sendiri dalam bilik. Kami kata kami ni macam umpama keluarga dah dalam ni, cuma kawasan tu luas. Kami tak campur dengan orang lain. Sekolah ni orang dalam ni je. Kan? Dan tak ada seorang pun yang ada simptom. Kan? Yang peliknya, semayang tak boleh sama-sama, kena semayang sendiri di bilik masing-masing. Tapi bahagian makan setalam. Makan boleh pula. Dia kata makan tak apa. Makan tak apa, semayang tak boleh sama-sama. Makan sama-sama boleh. Aduh pelik. Aduh. Nah, bila tanya dia kata minta maaf Ustaz, ini prosedur SOP kena ikut. Betul dah SOP, tapi mana brain? Kita ni nak macam traffic light lah. Kan? Pukul 3 pagi lampu merah. Duduk congok kat situ. Duduk. Minyak dah nak habis kan? Kan? Tepi kubur. Tenggek langsui tepi tu. Langsui pun tanya, awak tak jalan? Tak boleh, lampu merah. Anda nampak? Nah, makna maksud saya, akunya, taatnya. Padahal kan maslahah kita kena faham. Apa tujuan maqasid buat traffic light? Tujuannya tak nak berlaku aksiden, pelanggaran. Bila kesesakan. Dah tengah malam pukul 3 pagi mana ada kereta lain? Kita seorang je tu. Kalau ada yang lain je kita tunggu. Tak, ni tak ada, kita seorang. Kena pula lambat pula dia kira tu 60, 59, 58 sampai kat 10 start pula nombor tu, tak bergerak. Nampak? Nah, Allahu akbar. Nak maksudnya berlebih kurang dah lah, sebab ini hukum dunia, tasamuh. Kata ulama tasamuh, berlebih kurang. Ada pun bahagian akhirat, yang ni baru kita straight, sebab yang ni Allah takkan tinggalkan sikit pun. Allah akan cungkil setiap satu. Macam ni lah sebelum kita tutup majlis kita, saya ada orang jemput ceramah di Pulau Pinang hari tu. Kan? Kita pergilah. Ni macam biasalah semayang kita jarak ni. Jadi masjid tu bahagian tepi dia ada tiang. Ada rapat, tiang tu rapat dengan dinding sebelah tepi, sikit je. Maknanya kalau boleh muat 2 orang boleh semayang. Seorang semayang rapat tiang, seorang lagi semayang rapat dinding. Tapi masalahnya seletip yang dilekatkan tu dekat tengah-tengah. Jadi maknanya seorang je lah boleh diri situ. Kalau ikutkan, kalau ikut seletip tu. Tapi saya tak naklah ikut seletip. Sebab kita kalau boleh nak meramaikan lagi saf di hadapan, sebab ada ruang. Jadi saya pun rapat semayang ke tiang, saya ajak orang belakang pergi ke depan, suruh semayang sebelah dinding. Masih lagi ada jarak, bukan tak ada jarak, masih lagi ada jarak. Tiba-tiba bila saya nak ajak orang belakang ke depan, pakcik depan saya tu dia toleh belakang. Hoi, sini. Dia tunjuk dekat seletip ni. Ceramah jemputan, dia tak tahu kot yang saya yang ceramah. Saya kata dalam hati, siap. Aku tak dapat mic tak apa, dapat mic siap. Nampak? Dia tak kenal agaknya. Dah poster tak ada. Nampak? Lain kali kita naik, bukanlah kita bantai dia, tak. Cuma kita nasihat lah. Kita kata cakap tu biarlah beradab. Kan? Tak kira siapa. Tengok Allah nak kenakan, terkena ke ustaz yang ceramah. Tak kira, tak ustaz pun cakap elok-elok dah lah. Kan, cakaplah tak boleh tu, kena kat seletip ni. Kan? Mujur saya tak cabut seletip tu, seletip dia. Nampak? Kenapa kita straight sangat? Padahal benda tu boleh di-adjust. Kan? Benda bahagian dunia je. Yang tak boleh nak adjust ni bahagian akhirat. No, maksiat, arak, judi tu tak boleh adjust. Kan? Dedah orang tak boleh adjust. Nyanyi melalak ni mana boleh adjust. Yang ni tak apa nak adjust. Kan? Tapi itulah, tak kena dengan cara bahagian dunia straight sangat, bahagian akhirat berlanggar-langgar. Jadi kita cubalah sedaya yang kita mampu. Dah keadaan keliling kita pun dah macam ni, kita jaga diri kita, ahli keluarga kita, isteri dan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Itulah yang dapat saya kongsikan sebagai nasihat untuk kuliah yang buat masa ni lah. Sampailah tempoh berapa 6 Disember kan.
Kita tengoklah sambung ke tak sambung pula PKP tu apa semua. Jadi kita tengok macam manalah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Malam pula, pagi ni sampai tak ingat dah malam ke siang. Jadi pada pagi ni moga-moga apa yang kita belajarkan kita dapat amalkan bersama, dapat kita terapkan bersama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi macam biasa ada sedikit perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi insya-Allah membelilah sambil menderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.